Anda bersama satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa kabar anda yang budiman walau di mana jua anda berada? Saya doakan semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dan berbahagia sentiasa bersama keluarga walau di mana jua anda berada, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, dan di serata dunia. Saya cuba berbahasa baku seperti mereka di Singapura. Kerana baru-baru ini saya ada menerima satu komen dari rakan dari Singapura mengatakan bahawa pertuturan saya ala-ala pembaca berita ataupun rakyat Singapura yang mengamalkan tutur bicara bahasa baku. Jadi setakat ini bagaimanakah cara penyampaian saya berbahasa baku? Adakah sama seperti rakyat Singapura berbahasa Melayu? Baiklah, waktu saya melayari YouTube channel ini, scroll channel YouTube, akhirnya saya terjumpa dengan satu channel ini, satu perkongsian dari saudara Alif Aziz, dapat hidayah asbab scroll di Instagram sahaja. Kita semua tahu bahawasanya hidayah itu milik Allah. Kalau Allah panggil ataupun Allah jemput, ya semudah itu. Jadi untuk kita tahu dengan lebih mendalam, mari kita tengok perkongsian dari saudara Alif Aziz mendapat hidayah asbab scroll di Instagram. Mana tahu sedikit sebanyak dapat memberi manfaat untuk kita renung-renungkan dan berfikir bersama. Terus saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kehidupan saya daripada saya lahir sampai ke sekarang ni 30 tahun, alhamdulillah Allah telah banyak bagi rahmat untuk saya lah sebenarnya. Yang saya datang daripada satu keluarga, walaupun kita bukan kata orang yang kaya ataupun apa, tapi alhamdulillah saya ada bapa yang sangat penyayang, umi ayah saya, adik-beradik saya. So kita umi ayah bekerja kuat untuk besarkan saya, sekolah apa semua. Saya dapat habis sekolah saya nak buat perkara yang saya minat, saya suka menyanyi. Keluarga saya sokong 100%. Sampailah jadi selebriti atau artis lah katakan. Dan selepas saya menjadi selebriti pula, Allah bagi lagi macam-macam peluang untuk saya dapat rezeki macam-macam. Saya dapat jumpa, tengok dunia macam mana, dunia hiburan dan sebagainya. Saya banyak kawan-kawan dan sebagainya lah. Jadi nak kata apa, saya bukan berasal daripada keluarga yang mungkin ada masalah ataupun ujian yang Allah bagi. Tapi sepanjang saya, kalau orang tengok live ni kira macam normal perfect life, tapi saya pernah sampai satu tahap ni saya tertanya diri saya sendiri. Bila saya tengok cermin selepas macam-macam kontroversi, macam-macam berita yang bukan-bukan ni, saya tanya diri saya, sebenarnya Alif, apa yang sebenarnya kau nak? Sebenarnya saya tanya, nak keluarga yang baik, Allah bagi keluarga yang baik. Nak ada isteri, Allah bagi isteri yang baik. Nak anak, Allah bagi anak. Semua saya minta, alhamdulillah, semua Allah kurniakan lah. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa sampai boleh jadi saya terjerumus dalam benda-benda yang mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Saya jadi daripada satu keluarga yang sangat kagum dan bangga akan kejayaan saya. Suatu saya berkecil, belajar bagus, alhamdulillah, pergi secondary school, pergi sini, pergi jadi artis, menang anugerah apa semua, menjadi bangga untuk mereka. Akhirnya untuk 10 tahun tu mungkin pada setengah-setengah orang nampak pendek, tapi pada keluarga saya lah terutamanya, umi dan ayah saya ni sangat besar. Di mana selepas jadi artis, selepas jadi apa semua, saya ni kira bertubi-tubi selepas satu saya membuat perkara mengikut hawa nafsu. Padahal kita tahu agama ni beza dia. Pendapat saya, kalau ustaz, kalau saya silap boleh bagi tahu, insya-Allah sahabat-sahabat semua. Ramai di antara kita ni tahu agama. Kita tanya kan, tahu tak pasal Islam? Tahu sikit-sikit, Allah ni macam ni, Nabi macam ni lah. Tapi sebenarnya kefahaman tu kita tak ada kan. Macam saya lah, saya cakap pasal saya tahu agama tapi faham tu tak. Sebab kalau kita ada kefahaman,
saya takkanlah buat benda-benda macam tu semua. Tapi saya tahu ini adalah apa yang Allah dah aturkan untuk saya belajar cara ni. Lain orang belajar lain cara. Jadi dalam 10 tahun tu macam-macam saya buat. Saya hampakan keluarga saya banyak kan. Cakap tu terang lah, saya hampakan adik-adik saya, umi ayah saya terutamanya. Dan nampak mereka sedih, umi saya sedih dan sebagainya. Saya rasa saya pernah cerita ke Ghazali sikit dengan Ammar. Benda yang saya bukan kata membuka aib ke apa, tapi sebagai satu pengajaran untuk saya, dan juga semoga dapat menjadi satu iktibar bagi sahabat-sahabat dan juga semua orang yang tengah tengok ni, masya-Allah, tuan dan puan-puan yang mulia. Saya pernah satu tahap ni dalam di kemuncak, saya ringkaskan, di kemuncak saya punya kejahilian no. Saya pernah tak bercakap dengan umi saya ni sampai setahun. Bayangkan sahabat, bayangkan ustaz, saya setahun saya tak bercakap dengan umi saya apa semua. Makin teruk sampaikan saya, umi saya ni sampai pernah cakap sendirilah, abang kau nak kena tahu tau kan, kau nak kena tahu satu benda, aku sebagai mak, aku takkan doakan muka-muka untuk kau, tapi kau kena ingat, satu titis air mata aku jatuh kerana kau punya sifat ni berat kau nak tanggung. Sampai macam tu bila saya cerita dengan Ammar ni, insya-Allah. Allah. Allahu Akbar. Saya bersyukur sangat sebab selalu saya fikir Ustaz, bila kita keluar jemaah apa semua, kita tak suka guna ayat macam kalau apa semua, sebab kita tahu semua benda yang Allah dah tentukan. Cuma saya fikir, andai katalah pada waktu saya tak bercakap dengan umi saya tengah sibuk dengan keduniaan saya dan mengikut hawa nafsu dan sebagainya, andai katalah pada waktu tu Allah kata, okey, ini dah too much, Allah tarik nyawa saya pada waktu juga. Allahu Akbar. Saya lama tu Ustaz, tempoh masa tu sangat lama. Umi saya call setiap kali. Dulu saya bercakap dengan umi saya ni jarang sangat. Saya lebih rapat dengan ayah, saya jarang cakap dengan umi. Setiap kali umi call tu ada sebab, umi nak marah ke apa benda semua kan. So saya jadi macam tak berapat lah kan. Jadi umi pernah cakap macam tu, call, saya letak tak bising-bising, letak. Call letak. Last tu umi call, cakap kejap. Kalau kau nak letak selepas ni kau tak telefon aku lagi pun tak apa. Tapi aku nak ingat dengan kau kan. Satu titis air mata aku jatuh kerana apa yang kau buat. Aku tahan dah berapa lama, bertahun-tahun dah kan. Kita besar kau dengan baik, kita bagi kau, kita sokong kau semua benda ni, tapi kau tetap nak ikut hawa nafsu. Kau rasa kau dah besar, kau rasa dunia ni kau punya, kau rasa kau dah pegang duit sikit, dunia ni kau punya, kau boleh buat apa kau nak buat, Allah saja yang boleh ajar kau. Okey, tak apa, tapi ingat satu, jangan sampai Allah balas dekat kau, sebab Allah tahu bukan aku sebagai umi akan doa yang bukan, tapi Allah tahu isi hati seorang ibu, dan terlintas dalam hati aku ni berat untuk kau nak tanggung. Masya Allah, saya fikir balik tu, Allah, saya bisa cerita dengan Ammar tu, saya jadi, bila flashback saya jadi jam lah, Masya Allah. Tapi itulah nak ceritakan Allah ni punya Maha baik, rahmat, Maha baik, Masya Allah. Saya ada kawan-kawan yang seangkatan sama-sama dengan saya ni, yang ada pun dah pulang dan kembali ke rahmatullah, belum sempat lagi, Masya Allah. Tapi sebab saya rapat dan sebagainya, jadi saya tak tahu, kadang-kadang saya tanya diri saya, apa sebenarnya kelayakan aku sebagai seorang hamba Allah yang dulu Allah dah bagi macam-macam, tak minta pun. Ini dia kelebihan Allah ni. Bukan kelebihan, memang Allah punya sifat ni, di mana hamba dia, kita minta sikit tapi Allah bagi berlimpah. Kita tak minta pun kan, tangan kita tak minta kan, mata kita tak minta, Allah bagi. Saya sekolah, Allah bagi keluarga, Allah pilih saya untuk jadi orang Islam, lahir sebagai orang Islam, berkeluarga yang alhamdulillah penyayang. Allah bagi saya pula dapat kejar impian saya jadi seorang penyanyi dan sebagainya. Macam-macam Allah bagi. Saya dulu fikir Allah, tapi macam tu aku balas balik. Bukan kata aku balas balik dengan Allah tu pada waktu tu jauh sekali. Dengan mak bapak saya sendiri pun yang membesarkan saya dengan tangan mereka sendiri. Ayah saya yang bekerja kuat. Ayah saya ni Masya Allah, seorang yang sangat penyayang, Masya Allah. Dia dalam waktu-waktu kejahilan, saya bayangkan satu orang tua datang ke tempat yang jahil untuk nak panggil anak dia balik, saya boleh marah-marah. Allah. Saya boleh fikir balik. Saya bukan nak buka aib saya cuma mencerita sebagai satu peringatan bagi saya yang hina dan masih baru nak belajar ni, untuk sentiasa ingat, kalau selepas ni saya nak buat benda ni, ingat balik benda-benda ni. Jadi insya-Allah saya, ayah saya, umi saya apa semua, mungkin doa terus habis doa,
Tapi saya dah memang tahulah bertahun-tahun mereka merana hampa kan. Kenapa jadi macam ni? Sampai Umi pernah tanya saya, aku kadang-kadang tanya Allah, apa agaknya kesilapan dan dosa aku sewaktu aku muda sampai Allah uji aku dengan anak yang aku sayang buat macam ni. Anak yang first, yang lahir first, yang kita bagi sehabis-habis support, ikut saya pergi KL masa saya budak-budak, teman saya dekat dalam hotel, teman apa semua. Ini semua kita tak nampak sebab kita rasa kita dah besar, masya-Allah. Jadi Umi sampai tanya, apa sebenarnya yang terlintas dalam hati, ya Allah, apa yang dosa aku pernah buat pada aku, dulu pernah tak aku buat macam ni kat mak bapak aku sampai kau uji aku dengan anak aku macam ni. Sampai mak saya tanya macam tu. InsyaAllah Allah. Tapi saya masih bersyukur lah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang ni Allah masih sihat, Umi ayah saya semua sihat, Alhamdulillah kan. Allah kalau nak uji saya, mungkin Allah tahu saya tak boleh terima. Kalau mungkin Umi saya, ayah saya Allah ambil ataupun apa, InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah mereka masih sihat walafiat. Dan okey, untuk kita itu sedikit lah tentang saya punya kisah silam. Saya nak kongsi sikit. Terdetik tu. Okey, jadi Allah bagi ujian di sebalik tu. Allah bagi ujian macam-macam. Macam tadi saya teringat apa yang Ustaz kata, Allah bagi sampan, Allah bagi macam-macam. Saya pernah sampai tahap nyawa tu, muka dah pucat, biru macam tak ada darah, masya-Allah. Ada gambar lagi saya tengok. Setiap kali saya tengok gambar tu, saya naik bulu roma saya kan. So bayang kalau waktu ni aku balik ni, macam mana aku nak menghadap ni Allah. Buat apa aku nak bawa apa semua ni. Kita rasa macam dunia ni kita punya. Jadi saya banyak kali pernah terlintas kan. Tapi macam orang kat dalam laut tadi lah. Allah hantar macam ni, tak apa. Jadi doa ni, tak lagi. Tak apa. Allah bagi, sebenarnya bukan kita tak nampak, kita pilih untuk tak nak nampak nusrah Allah ni sebenarnya. Itu dapat untuk saya lah. Jadi tak tahu macam mana, kejap on, kejap off, kejap nak belajar agama, kejap lihat, kejap gitu, kejap gini. Tapi sebab pada saya rasa saya punya diri ni masih ke arah lagi, kita masih kata apa tu, nanti boleh kot, insyaAllah kan. Aku dah pernah terjatuh, Allah angkat balik kan. Aku dah pernah terjatuh, terlentak, Allah angkat balik. Sampai kita jadi ada satu sifat riak yang kita tak nampak sendiri, insyaAllah. Riak dengan Allah yang macam, tak apa ni, aku dah pernah jatuh ni, Allah bagi, mesti Allah bagi lagi. Aku sembah mesti Allah bagi lagi. Sampai macam tu, tahapnya sampai macam tu saya punya perjalanan ni lah. Jadi saya satu kali ni nak jadikan cerita. Saya tengah scroll social media, saya scroll Instagram dan sebagainya. Saya pergi tengok kat Explore ni ada macam-macam kan. Kalau sahabat-sahabat tahu, Ustaz tahu kan, Explore ni macam-macam orang post apa semua-semua. Saya terkam across Abang Faizal Ismail FBI punya Kakuzari lah kita sekarang. Sekarang saya dah tahu Kakuzari, dulu saya tak tahu. Saya tengok pakai perkongsian dah pakai kopiah apa semua. Saya pun tengok, video dah panjang. Saya tengok sampai habis, saya tengok IGTV tu, tengok sampai habis, masya-Allah. Real lah ni. Dan benda ni sampai sekarang saya tak faham. Bukan tak faham lah, sekarang saya dah faham sikit-sikit lah. Pada waktu tu saya tak tahu apa yang gerak ke hati saya. Saya sendiri yang pergi DM dakwah tabligh Malaysia. Pada waktu saya tak tahu apa, tak ada kawan dalam usaha ni apa semua. Saya cakap, Assalamualaikum tuan, boleh tak macam cerita kat saya macam mana saya nak kenal jemaah tabligh ni. Macam tu saya cakap macam tu kan. Assalamualaikum, salam kenal, saya Alif. Macam mana nak kenal? Lepas tu ada orang balas, Waalaikumsalam tuan, nak tinggalkan nombor, insya-Allah kita akan telefon balik, insya-Allah. Okay, saya pun tinggalkan nombor. 2-3 hari tak call balik ya. Saya cakap okey, tak apalah kot, mungkin memang diorang tak balas lah soalan-soalan macam ni. Tiba-tiba nak tanya jemaah tabligh, kau siapa kan. Lepas tu 3 ke 4 hari tak silap saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya dapat satu WhatsApp, fateful day lah. Saya dapat WhatsApp daripada sahabat kita Ammar Sufi Ali ni, masya-Allah. Jadi WhatsApp dia datang, Assalamualaikum, ni Tuan Alif ke apa semua. Waalaikumsalam, saya Ammar macam ni. Jadi dia pun mula cerita. Dia cerita-cerita, saya pun tanya, apa sebenarnya macam ni, apa usaha. Saya tanya, konon-konon nak crash course lah. Konon-konon seumpama apa saya nak tahu tu dalam saya satu kali bercakap dengan Ammar ni boleh faham. Konon-konon saya tak tahu kan. Jadi saya tanya. Dia cakap okey, insya-Allah. Dia pun hantar gambar-gambar usaha-usaha jemaah dan sebagainya. Saya jadi macam, mesti ada something real. Saya ternampak Abang Syarul punya Kakuzari. Saya nampak macam ni, ya Abang Nabil, insya-Allah benda ni ada something real ni. Kita tak ada orang tashkil, tak ada orang apa semua kan, tapi kita tergerak hati. Jadi nak jadikan cerita, insya-Allah selepas sehari yang saya kontak dengan Ammar ni, berbual panjang, tiba-tiba dia call, dia cakap saudara saya Alif kan, insya-Allah pada hujung minggu ni kita nak keluar 3 hari. Saya cakap, kita keluar 3 hari bersama dengan ni lah, Ustaz Han, masya-Allah. Ustaz Han, Abang Syarul semua ada. Saya cakap, ya kan, kita semangat.
So dalam hati saya, okey lah, tak fikir apa-apa lagi. Cakap okey lah 3 hari ni. So saya ada masa dalam 2 hari lah macam tu sebelum hari yang kita nak huruf keluar huruf ni. Saya semangat apa semua. Okey, Amar pun cerita lah apa benda yang kita akan buat, apa nak standby baju-baju sebagainya. Selepas tu, esok ni nak pergi, huruf esok nak pergi. Malam ni saya tak boleh tidur. Biasanya saya nak tidur tak ada masalah, saya tak boleh tidur. Berdebas tu macam saya cakap dengan Alia saya, orang rumah saya cakap, ya asal aku rasa macam ni, asal saya rasa macam ni apa semua kan. Berdebar. Saya tak tahu apa, macam tak sedap duduk kan. Saya cakap, sekali saya teringat saya ada appointment doktor. Saya ada appointment yang sangat penting, specialist doktor pada hari sama esok hari juga. Jadi saya cakap, masya-Allah. Nak cari sebab, sebenarnya hati ni nak mencari sebab untuk tak nak pergi for some reason. Saya pun cakap dengan Amar, saya minta izin saya kongsi sikit, masya-Allah, sebab saya akan ingat ni sampai bila-bila lah. Sebenarnya awak ni, Allah Akbar, Allah bagi ilham cakap dengan Abang Syarul satu ayat boleh terkesan. Awak cakap dengan saya terkesan, masya-Allah, awak ni kelebihan ni. Okey, jadi apa saya kata, minta maaf Amar, saya minta maaf lah sebab saya mungkin besok tak ada pergi, saya ada appointment ke, macam ni. Jadi Amar pun cakap, InsyaAllah, sebab saya dah setkan lah, Ustaz Han semua dah nak luangkan masa untuk nak berjemaah lah untuk abang datang join dan sebagainya. Saya cakap, itulah minta maaf lama, saya pun baru tahu macam ni. Saya bagilah macam-macam alasan lah. Cakap saya baru tahu pasal saya punya appointment dan sebagainya. Amar dia cakap satu je. Allah, sekejap saya nak cari ni sekejap, masya-Allah. Okey. Jadi saya minta maaf lah, saya kata kan apa semua saya besok ni, insya-Allah lah, mungkin lain kali lah. Saya ni tak sedar tengok betapa ni saya ni careless. Orang dah usaha kan, rakan-rakan yang tak kenal, yang sebenarnya tak ada obligation pun untuk bantu. Sebenarnya boleh je Amar macam okey lah, tak apa kan. Tapi set dengan Ustaz Farhan, Ustaz Han apa semua untuk buatkan satu jemaah yang ringkas untuk saya, sebab mungkin itu adalah satu cara mereka nak usaha. It's not an obligation. Tapi saya make careless, tak memikirkan. Saya cakap tak apalah, mungkin next time lah. Sumpama saya tolak macam tu dia kan. Jadi Amar cakap macam ni kan, saya minta maaf apa semua. Amar kata okey macam ni lah. Saya cakap minta maaf, saya baru dapat reminder besok saya ada appointment juga bu. Wife saya pun bagi tahu saya ada urusan anak punya sekolah lagi, itu lagi ni. Satu je Amar cakap, InsyaAllah bang, macam ni ini word for word lah. InsyaAllah bang, kena settle mana yang penting dulu. Kalau abang dah free, belah petang pun boleh datang, insyaAllah. Moga Allah mudahkan. Itulah saya nak kena bagi tahu Ustaz. Semualah kira macam ni, benda dah set untuk abang apa semua kan. Ustaz nak gerak awal esok semua. Buat betul bang, buat benda baik ni memang akan banyak ujian, Amar cakap. Sebab benda ni sangat-sangat mahal. Tak semudah kita plan terus jadi, melainkan kita memang dah nekat dan Allah sebenarnya nak tengok hati kita. InsyaAllah kena banyak doa malam ni, minta Allah mudahkan. Itu je. Very polite and very ni. Tapi itu WhatsApp yang betul-betul bagi saya kesan. Sebenarnya saya tak tahu sampai sekarang, saya tak tanya Amar sebenarnya apa niat dia. Mungkin niat dia kata tak apalah abang settle lah masalah ke apa kan, ataupun apa-apa benda, kalau free datang. Tapi bila saya baca balik, Allah bagi saya faham, insyaAllah bang, kena settle mana yang penting dulu. Saya fikir balik, masya-Allah, adakah mula-mula tak ada orang cari, tak ada orang paksa, tak ada orang tashkil, tak ada apa. Saya yang tergerak hati, bermaksud Allah yang gerakkan hati saya untuk DM dakwah tabligh. Selepas tu dah Allah temukan pula dengan orang yang nak buatkan jemaah apa semua untuk kita faham dengan lebih praktikal benda tu. Saya pula nak tolak, kata saya make appointment ni lagi penting apa semua. Jadi saya fikir, kalau appointment ni aku tak pergi, adakah kau akan mati? Itu ajal maut tangan Tuhan lah. Daripada waktu saya kata, adakah kau akan mati? Tak ke aku boleh reschedule? Kalau betul-betul aku betul-betul sakit tak boleh pergi, macam mana kan? Takkan ini nak beri, sebab dia di mana satu lebih penting. InsyaAllah sampai ke pagi, sampai pukul 3-4 pagi saya dia macam, saya terus nekat kat hati, saya cakap, ya Allah, ini kalau aku tolak ni, aku tak boleh salahkan Allah kalau aku tak dapat apa yang dia nak bagi aku, insyaAllah. Jadi saya cakap dengan, saya pagi-pagi pukul 3 pagi saya WhatsApp klinik tu punya tukang jaga. Saya kata saya minta maaf, besok saya tak boleh datang lah sebab saya ada urusan apa semua-semua. Saya nak reschedule untuk next week. Saya terus WhatsApp Amar, saya dah tukar plan, saya nak pergi lagi. Saya bulatkan hati, saya cakap dengan Alia saya, yang awak siapkan barang, saya nak pergi je lah, insyaAllah apa yang nak jadi saya nak pergi. Jadi Amar pula tak reply. Saya dah fikir macam-macam ni, sebab Amar ni merajuk ke apa semua kan. Saya pun tunggu sampai ke subuh. Saya dalam hati, okey, Amar ni mesti kejap lagi solat subuh ni, mesti bangun ni kan. So aku tunggu. Betul-betul subuh, Assalamualaikum sahabat, dia reply. Saya terus cakap, sahabat awak dah dapat pun WhatsApp saya nak pergi apa semua kan. Okay, dia kata Alhamdulillah, Allah dah mudahkan, saya doakan awak macam-macam semua. Nak jadikan cerita, pagi tu saya nak keluar,
klinik tu WhatsApp. Dia kata, tak apa Encik Alif, sebenarnya kita ni nak bagi tahu kat Encik Alif yang hari ni specialist tu memang tak ada. Dia ambil leave. Apa leave lah apa semua kan. So memang kita nak kena schedulekan minggu depan. Masya Allah, Allah punya kuasa ni. Bayangkan kalau saya betul-betul cancel dengan Amar pada waktu tu. Yang Amar pun dah cancel dengan Ustaz Han. Semua dah cancel lah. Saya sibukkan benda appointment ni. Pagi-pagi saya dapat WhatsApp tu yang appointment tu kena reschedule. Macam mana agak ni saya perasaan, insya-Allah. Inilah kita kata Allah punya kuasa yang Allah susun semua benda kan. Jadi saya masa pergi tu, saya jumpa Ammar for the first time. Saya pergi, saya jumpa Abang Syarul along the way apa semua kan. Saya cakap masya-Allah. First time kita nampak dengan mata sendiri, saya jumpa Ustaz Han for the first time. Kita segan lah. Sebab apa tahu? Masalah yang saya faham, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, tuan-tuan yang mulia kat luar sana yang pernah ada niat azam nak keluar, tapi selalu rasa segan. Ni aku keluar ni orang-orang alim, orang-orang alim ulama apa semua, segan aku ni orang tak baik apa semua. Sebenarnya orang silap faham. Jemaah tabligh ni adalah jemaah ni lah, usaha jemaah dakwah ni bukan kata semua orang baik kan. Ramai orang yang mungkin dulu tak baik, tengah belajar menjadi baik kan. Jadi saya nampak benda tu depan mata saya. Saya datang, ada macam-macam walks of life. Ada ustaz macam Ustaz Han, insya-Allah. Kita ada orang yang ada pangkat datuk, ada orang yang berpangkat dalam macam ayahanda, macam ni, macam tu, macam-macam jenis orang. Tetapi perbezaan dekat situ adalah mereka tidak ada menilai atas status kita kat muka ni. Kau dulu penagih ke, kau dulu gangster ke, kau siapa ke, kau datuk ada duit, kau gini ke apa, semua sama atas usaha yang sama, kita mencari matlamat yang sama, masya-Allah. Jadi saya nampak benda tu depan mata, how welcoming, masya-Allah. Macam tadi apa Abang Amar cakap lah. Saya boleh explain tapi sebenarnya Abang Syarul boleh explain macam mana ni kita dapat rasa Allah bagi rasa manis sikit tu, masya-Allah. Tapi yang mendengar tu tidak akan boleh, mana mungkin yang mendengar tu faham apa yang dirasa oleh lidah kalau kita makan durian ataupun coklat yang sedap apa semua. Nak tahu memang nak kena, memang saya sure kan, kalau Allah pilih, masya-Allah, jangan lepaskan peluang tu. Sebab Abang Nabil pernah kata kat Abang Amar untuk sampaikan kat saya, Alif, ini adalah satu benda yang sangat betul yang awak nak buat dalam hidup awak. Sepanjang saya keluar tu, saya belajar macam-macam dengan Ustaz Han. Saya nampak adab tu in real life. Apa yang kita belajar adab macam mana, masya-Allah. Kita dulu dengar cerita pasal Rasulullah macam biasa je kan. Tapi bila kita duduk di dalam satu lingkungan yang semua mencari dan mencerita tentang kebesaran Allah ni, Allah akan zahirkan. Macam Abang Syarul kata, setiap orang akan dapat beza-beza, masya-Allah. Dia kadang-kadang apa yang ada dalam hati kita. Ada orang pergi, kita tak boleh salahkan jemaah pula. Ada orang kata, aku ada kawan, aku ada jemaah balik sama juga. Bukan salah jemaah, bukan salah dia juga. Mungkin Allah belum lagi nak sampaikan. Kalau saya silap, minta mohon pencerahan. Mungkin Allah belum lagi nak bagi dia faham. Tapi masa saya pergi tu, saya jumpa Abang Syarul. Kita sepanjang 3 hari tu, kita tak ada cerita pun pasal set. Satu word set shooting tak ada. Macam lepas shoot apa tak ada. Langsung tak ada. Saya pun bila baru sedar macam masya-Allah. Real lah benda ni. Kita tak ada cakap pasal hati, kita tolak semua tepi, kita duduk dalam satu lingkungan untuk fokus mencari kebesaran Allah. Saya first time tu, saya memang rasa masya-Allah, dia punya rasa tu. Masa first day tak rasa lagi. Dalam solat saya doa, saya kata, ya Allah, aku ada nampak, alhamdulillah kau pilih aku untuk keluar pada 3 hari ni. Sebab orang kata engkau memilih siapa yang dapat keluar di jalanmu, ya Allah. Aku nampak sahabat-sahabat aku macam Abang Nabil, macam Abang Kodan, macam Abang Syarul, semua ni bila doa menangis-nangis. Bererti engkau ada bagi sesuatu kat mereka yang kau belum bagi kat aku, ya Allah. Jadi aku doa, janganlah kau sia-siakan aku punya, yang kau pilih aku datang sini, aku datang macam ni, besok aku 3 hari aku balik macam ni, ya Allah, bantulah aku, jangan kau sia-siakan aku pergi stay kat sini, masya-Allah. Hari kedua tu baru dia start sampai. Saya tak boleh nak explain macam mana, tapi dia punya perasaan sayu bila kita dengar kisah sahabat, kita dengar bayan, kita dengar betapa menjiwainya orang-orang beri bayan. Ustaz Han kalau bagi bayan dan sebagainya, penuh dengan keyakinan, penuh dengan rasa rindu, penuh dengan rasa benda ni adalah satu usaha yang sangat penting. Dan baru saya sedar, saya cakap masya-Allah, sepanjang 30 tahun aku hidup, ini rupanya benda yang aku missing out lah, masya-Allah. Tapi Allah sayang, Allah masih bagi saya peluang untuk saya kembali, dan saya doa lah. Saya cakap ni terus-terang daripada hati saya nak cakap banyak-banyak pun saya tak ada, takut saya tidak cakap. Tapi yang saya boleh kata satu je lah, saya doa, ya Allah, kau muliakan dan kau jaga dan kau lindunglah setiap orang yang bergerak di atas usaha dakwah ni,
ya pun orang kata jemaah tabligh, jemaah dakwah dan sebagainya, bukan saja di sini, bukan saja Ustaz Han dan sahabat-sahabat saya dalam jemaah ni, tapi di seluruh dunia. Sebab Amin. ini adalah satu usaha yang sangat-sangat mulia, Masya Allah. Dan kalau kita tahu, kita akan rasa sedih tau. Diorang keluar ni, diorang korbankan masa, korban diri lillahi ta'ala fisabilillah, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak untuk keluar fisabilillah. Kenapa? Nanti kita tanya kenapa. Jadi bila kita dah dengar sebabnya ada orang sampai pergi keluar jauh khuruj demi nak tegakkan kalimah la ilaha illallah ni, dan dengan rasa fikir risau umat, mungkin ada ramai lagi orang yang belum dapat kalimah ni, orang belum faham, diorang keluar. Kadang-kadang saya pun dulu guilty benda ni, mesti nampak jemaah sampai Allah apa benda ni yang keluar masuk lari. Sebenarnya kalau kita faham apa sebenarnya yang dibawa oleh mereka, Masya Allah. Kalau mereka sekiranya mereka Allah ambil nyawa mereka, tanda kata keluar gas tu, yang kita lari-lari pada mereka ni, Masya Allah, subhanallah. Saya benda tu bila cerita naik bulu rumah. Jadi saya betul-betul doa. Saya harap tuan-tuan dan semua yang tengok ni boleh doa juga, sebab kita tak tahu doa siapa yang Allah terima. Doakanlah macam Ustaz Han, sahabat-sahabat saya, dan ramai lagi orang yang keluar atas usaha dakwah ni di seluruh dunia, keluar tinggalkan semua, korban segala-galanya fisabilillah. Kita doa semoga Allah muliakan mereka di atas muka bumi dan juga di hari akhirat, dan juga semoga kita semua dapat hidayah, mereka menjadi asbab hidayat untuk kita yang tak faham ni jadi faham, insya-Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Minta maaf kalau saya ambil masa lama sangat, saya minta maaf banyak Ustaz. Insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, Astaghfirullahaladzim, Masya Allah. Mendengarkan cerita sembang pengalaman sharing dari Alif Aziz ni, seawalnya walaupun secara ringkas, sebelum scroll Instagram menjadi asbab mendapat hidayah tu, Masya Allah, saya terus teringat kepada Allahyarham ibu saya, dan juga Allahyarham bapa saya. Kita semua dilahirkan ada ibu bapa, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita semua ada momen-momen yang best untuk dikenang, ataupun sedikit sebanyak ada momen-momen yang kita rasa ada beberapa kesalahan yang kita buat, mungkin secara sengaja atau tak sengaja. Mendengar cerita perkongsian dari Alif tadi memang menyentuh rasa. Bila dia kata dia tak bercakap dengan ibu, dengan Umi setahun lebih, dan kata-kata Umi, yang diceritakan tadi memang bukan bertujuan untuk mengaibkan, membuka aib, tapi itu teladan yang nak disampaikan. Yang bestnya, tak semua orang ada kekuatan untuk cerita dan kongsi benda-benda macam ni, tambah benda-benda yang melibatkan peribadi. Tapi mungkin secara kasar kita tak nampak, tapi secara halusnya apa yang cuba disampaikan itu, kalau kita proses, kita fikir, setiap dari kita mungkin ada ujian yang tersendiri, cabaran dalam kehidupan. Tapi perkongsian ini sangat berguna, dakwah tabligh. Ini salah satu organisasi. Sebenarnya ada banyak lagi yang menyeru ke jalan fisabilillah. Macam kalau saya sendiri pun sedikit sebanyak, walaupun saya lebih kepada reaction, nyanyian, tapi kalau perkongsian yang sebegini, kalau dapat dimanfaatkan oleh kita semua, saya sendiri terutamanya, dan kepada anda di luar sana yang mungkin hadir ke channel ini, sedikit sebanyak, alhamdulillah, memadai sumbangan kecil dari channel satu-satunya Inas Irma berdasarkan kepada reaction video dari perkongsian dari saudara Alif Aziz ini. Alhamdulillah, muzik juga, vokal juga, tapi
sikit sebanyak benda-benda macam ni perlu untuk hati kita. Ya, saya bukan kata saya baik sangat dan sebagainya, tapi ya, sedikit sebanyak, tak banyak, sikit, untuk kita renung-renungkan dan dapat sedikit pengetahuan dari perkongsian pengalaman rakan-rakan. Jadi itu perlu ada. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya dah dapat 6,000 subscribers ke channel satu-satunya Inas Irma. Saya bersyukur, saya rasa bangga, happy. Alhamdulillah, anda semua menyokong channel ini. Jadi bersempena dengan 6,000 subscribers, satu-satunya channel YouTube Inas Irma, suka untuk saya ingatkan diri saya sendiri, bukan untuk riak, tapi untuk berkongsi sedikit sebanyak benda-benda yang macam ni, yang boleh mencerna minda hati, supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terutamanya kalau bukan untuk saya sendirilah. Syukur kalau macam Alif kata tadi, sepanjang perjalanan dia, karier dia dalam seni, Allah bagi. Dan saya sendiri pun tak sangka sepanjang perjalanan saya dalam dunia YouTube, saya akhirnya dapat 6,000 subscribers. Satu mimpi yang tak pernah saya terfikir untuk dapat. Jadi Alhamdulillah, saya tak nak cakap banyak-banyak. Mungkin apa yang saya boleh rumuskan, walaupun apa sekalipun, kita jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Halik, yang Maha Esa. Minta maaf kalau tadi saya sedikit emosi di peringkat awal bila perkongsian, kerana saya memang tak mempunyai ibu seawal umur peringkat sekolah, dan saya sendiri pun ada cerita-cerita yang yang kita alami bersama family kita sendiri. Jadi benda tu sangat menyentuh hati. And then bila bercakap pasal ibu, suka untuk saya ingatkan, kalau anda masih mempunyai ibu, jumpalah, pulanglah. Kalau tak kerap pulang, mungkin boleh telefon. Sebab kalau dah tak ada ibu bapa, rasa dia tak sama. Dia bukan macam kita tahu ibu bapa kita ada lagi, nanti boleh balik, boleh jenguk. Tapi kalau dah tak ada, kita hanya mampu untuk jenguk kubur dan batu nisan, dan kirimkan apa yang patut, doa buat mereka. Jadi itu saja, sempena dengan 6,000 subscribers yang saya perolehi hari ini. Saya gembira, terima kasih kepada sokongan yang diberikan, dan teruskan bersama satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Tanpa anda, siapalah channel saya ini. Untuk itu, sekian saja reaction kali ini. Semoga mendapat manfaat. Peace. No. Adios amigos. Cantik.